Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 30 Mac bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Kementerian Kesihatan KKM sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk menyerap petugas perubatan kontrak kepada jawatan tetap tanpa pencen. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, langkah itu diambil bagi mengatasi isu beban kerja berlebihan yang ditanggung oleh kaki tangan perubatan dan dalam masa sama mengurangkan tanggungan skim pencen. Katanya KKM sedar beban yang ditanggung kerajaan disebabkan skim pencen di mana pada 2011 hanyalah 3.1 bilion ringgit namun melonjak kepada 29.1 bilion ringgit 10 tahun kemudian. Menurut beliau, meskipun tanpa pencen, kaki tangan yang diserap ke jawatan tetap masih menerima manfaat lain penjawat awam seperti pinjaman perumahan oleh Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam LPPSA. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Datuk Jeffrydin Atan di Dewan Negara hari ini. Datuk Jeffrydin Atan mahu mengetahui sama ada KKM mempertimbang untuk melantik lebih ramai doktor kontrak bagi mengatasi isu beban kerja berlebihan petugas kesihatan. Berita seterusnya. UMNO menamakan Pengerusi Badan Perhubungan Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai Ketua Menteri Baharu bagi menggantikan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, nama Datuk Seri Abdul Rauf telah diserahkan kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tan Sri Muhammad Ali Muhammad Rustam baru-baru ini. Beliau berkata barisan Exco Kerajaan Negeri berkenaan juga akan mengambil semangat kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Saya telah memperbincangkan perkara ini oleh kerana kita mengambil semangat kerajaan perpaduan yang telah berjalan dengan baik di peringkat nasional. Saya yakin semangat itu akan dihilirkan ke Melaka supaya optik yang baik dapat diperlihatkan kepada bukan saja rakyat Melaka tetapi untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di bangunan Parlimen hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Zahid juga memberitahu bahawa Datuk Seri Sulaiman Mat Ali meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri Ekoran Masalah Kesihatan. Perbelanjaan untuk mengadakan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri dianggarkan menelan belanja kira-kira 420 juta ringgit. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jumlah itu mengambil kira situasi semasa sekiranya PRN itu dibuat pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan tambahan tahun 2022-2023 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, beliau turut bersetuju dengan cadangan Ahli Parlimen Bacuk Muhammad Syahir Cik Sulaiman supaya diadakan pilihan raya itu pada hari Sabtu. Katanya ia adalah cadangan yang baik kerana semua negeri terlibat bercuti pada hari berkenaan. 6 negeri yang tidak menyertai PRU 15 lalu iaitu Selangor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dijangka mengadakan pilihan raya negeri PRN pada Jun depan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak boleh dibebaskan dari penjara secara serta-merta esok jika panel hakim bagi permohonan semakan kehakiman kes SRC International Sendirian Berhad mendapati berlaku pelanggaran kod etika hakim dan perlembagaan persekutuan. Anak perempuannya, Nuriana Najwa, berkata semakan kehakiman itu bertumpu kepada sama ada keputusan Mahkamah Persekutuan bagi rayuan bekas Ahli Parlimen pekan berkenaan sebelum ini telah menyalahgunakan kuasa atau salah dari tata cara. Menurut Nuriana, hujah paling kuat ketika ini adalah sama ada keputusan panel hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat telah melanggar arahan mahkamah yang masih berkuat kuasa dan kod etika hakim dalam perlembagaan persekutuan. Mengulas lanjut, beliau berkata, bagi hujah pertama, Pekeliling Mahkamah tahun 1960 yang masih berkuat kuasa adalah jelas bahawa mahkamah tidak ada kuasa untuk menghalang peguam daripada menarik diri. Manakala bagi hujah kedua, perenggan 11 kod etika hakim dalam perlembagaan persekutuan jelas memerlukan semua hakim untuk patuh kepada arahan dan pekeliling mahkamah sedia ada yang masih berkuat kuasa. Katanya,
Isu itu timbul apabila permohonan Peguam Utama Datuk Seri Najib, Hisham Tepotek untuk menarik diri ditolak sehingga beliau tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya dan dipenjarakan secara tergesa-gesa. Selain itu, beliau turut membangkitkan isu dokumen yang didakwa mengandungi laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Beliau mendakwa dalam laporan yang didedahkan tersebut, Datuk Muhammad Nazlan dikatakan telah melakukan kesalahan menyuruh maklumat dan melanggar kod etika hakim. Bekas Naib Presiden PKR Datuk Zuraida Kamaruddin mendakwa beliau tidak tahu kandungan bon bersyarat 10 juta ringgit sebelum menandatangani watikah pelantikan bertanding pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14 lalu. Kata bekas menteri itu, beliau dipaksa menandatangani bon bersyarat itu tanpa diberi pilihan. Beliau turut mendakwa diberikan dokumen itu sehari sebelum hari penamaan calon PRU 14 pada 2018 tanpa diberi penjelasan atau butiran terma serta syarat dan tidak dapat meneliti kandungan dokumen tersebut. Seandainya beliau mengetahui syarat bon itu, katanya pasti beliau tidak menandatangani dokumen tersebut sebelum penerimaan watikah untuk bertanding pada pilihan raya 2018. Beliau berkata demikian pada prosiding saman sebanyak 10 juta ringgit terhadapnya oleh PKR atas dakwaan melanggar kontrak bon apabila menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu susulan langkah Sheraton pada 2020. Dalam pada itu, Datuk Zuraida memberitahu beliau keluar PKR selepas parti itu memecatnya dan perkara itu diketahui menerusi media. Untuk rekod pada 24 Februari 2020, beliau mengumumkan keluar parti tanpa meletakkan jawatan sebagai Ahli Parlimen Ampang. Susulan itu PKR menuntut agar beliau membayar RM12,49,459.20 mengikut Seksyen 71 Akta Kontrak serta faedah 5% setahun, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Isu dakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dihalang daripada menghadiri Majlis Anjuran Kerajaan Persekutuan turut diheret ke Dewan Rakyat hari ini. Wakil Pembangkang Datuk Seri Syahidan Kasim membangkitkan isu berkenaan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul bagi mendapatkan kepastian daripada kerajaan. Bagaimanapun, Datuk Johari menegur perbuatan Ahli Parlimen Arau itu kerana tidak mengemukakan usul terlebih dahulu dan mencelah ketika Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan mahu membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan /2022-2023 di Dewan Rakyat. Yang pertama, Arau kena masukkan usul. Arau tak boleh bangun dan terus begitu ya. Saya belum terima lagi usul Arau tadi atas isu itu. Pertama, isu yang kedua, ada bukti hitam putih yang kerajaan dah telah keluarkan arahan yang Menteri Besar tidak akan dijemput ke mana-mana program? Tidak ada kan? Itu hanyalah report oleh pemerintah-pemerintah dalam akhbar-akhbar. Oleh demikian Arau, kalau Arau bersetuju, boleh kemukakan usul, insya-Allah saya akan pertimbangkan Arau. Terima kasih ya. Semalam, Datuk Seri Muhammad Sanusi mendakwa Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalangnya daripada menghadiri sebarang majlis dan program anjuran kerajaan persekutuan. Beliau berkata larangan itu termasuk daripada menghadiri Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 2023-5 yang dijadual berlangsung pada 23 hingga 27 Mei ini. Beliau turut mendakwa majlis melibatkan anjuran pihaknya juga diganggu, iaitu berkaitan kelulusan Dewan A Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS di Serdang, Selangor yang sepatutnya dijadikan tapak lokasi majlis berbuka puasa anak-anak Kedah di perantauan bersama Menteri Besar yang turut diganggu. Baik, berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Teruskan layari portal www.malaysiagazette.com dan ikuti kami di semua platform media sosial di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok untuk perkembangan berita dalam dan luar negara. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.